Okey, kita bincang soalan dalam modul ni Kita tengok soalan ni. Yang pertama, graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Pulai Chin dalam latihan berbasikal selama satu hari. Okey, hitung tempoh masa dalam minit Chin berhenti rehat. Okey, mana yang Chin berhenti? Macam mana kita nak kenal pasti garis yang mana yang menunjukkan tiada pergerakan? Dia berhenti tu maksudnya tiada gerakan lah. Kat mana? Ini ke? Sini ke? Ataupun sini? Dekat bahagian ini. Jadi kita nak kira masa dia. Ya, dia nak tempoh masa. Jadi masa dia daripada bucu ni 90 tolak dengan 45. Sama dengan berapa? 45 minit. Tempoh masa dia, unit dia dalam minit. Okey, dapat. Okey, yang kedua, dia nak laju dalam kilometer per jam bagi 40 minit pertama. 45 minit pertama. Yang ni lah. Kawasan yang ni. Dia nak laju ni. Okey, laju 45 minit pertama. So, yang depan ni lah 45 minit. Okey, yang ni kita ambil nilai ni tolak dengan nilai ni. So, laju bersamaan dengan ni titik kedua titik kedua tolak titik pertama. 45 tolak dengan 100. Salah. Okey, laju kan bersamaan jarak per masa. So, jarak yang ni lah. Ni jarak ni. Jadi, titik ni tolak ni. Jadi, 50. Sini adalah 50 tolak 100. Bahagi dengan 45 minit. Sama dengan ini minit. Okey, unit dalam ni dia nak dalam bentuk jam. Jadi, masa kat bawah ni 45 minit ni awak kena tukar kepada jam. Macam mana nak tukar kepada jam? Minit kepada jam kena bahagi 60. Bagi 60. Jadi kat sini negatif 50 bahagi dengan 45 per dengan 60. Sama dengan, tekan kalkulator. So, dapat jawapan dia negatif 66.67 km per jam. Dia nak kat sini unit dia kilometer per jam. Jadi, masa minit ni awak kena tukar kepada jam lah. Nak tukar kepada jam, minit tukar kepada jam, kita bahagi. Bahagi dengan 60. 60 minit kan sama dengan 1 jam. Bagi 60 lah. Okey, dapat nilai untuk laju 45 minit pertama. Okey, yang ketiga, dia nak laju purata. Laju purata ni keseluruhan ni lah. Bagi keseluruhan perjalanan Chin. Okey, tanda negatif ni menunjukkan dia dia patah balik lah. Gerakan dia bertentangan. Bersama dengan 66.67 km per jam. Kalau meter per jam, cara dia sama ada kita tulis macam ni ataupun sama juga kalau kita tulis negatif 1, kuasa negatif 1. Okey, yang ketiga dia nak purata laju bagi keseluruhan perjalanan Chin. Okey, jumlah purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak kat sini 100. 100 ni kan. So, 100 lah. Bahagi dengan jumlah masa. Masa dia 150 minit. 150 minit ni kena tukar kepada jam lah. Sebab dia nak dalam unit jam. Jadi 100 bahagi dengan 150 per 60 bersamaan dengan 40 km jam negatif 1.
Okey, boleh. Okey, soalan B. Huraikan perjalanan Chin dalam tempoh 1 jam yang terakhir. Satu jam yang terakhir. Satu jam yang terakhir tu yang ni lah, belakang ni. Kalau kita tolak 150, tolak 90 ni dapat 60 minit. So bersamaan dengan yang ni lah, dia nak huraikan perjalanan yang ni. Jadinya kita boleh buat, tak muat lah cikgu nak tulis kat sini lah. Laju akhir, laju 1 jam terakhir bersamaan dengan 50. Ni kan masa dia, jarak dia 50. 50 bahagi dengan 1 jam. Bersamaan dengan 50 km per jam. Jadi, Chin bergerak sejauh 50 km dengan kelajuan 50 km per jam dalam tempoh 1 jam terakhir. Okey, macam ni. Ini dia punya huraikan perjalanan Chin untuk tempoh 1 jam terakhir. Kita kira dulu dia punya laju dia berapa. Lepas tu kita buatlah ayat ni. Chin bergerak sejauh 50 km dengan kelajuan 50 km per jam dalam tempoh 1 jam terakhir. Macam tu. Kita tengok soalan yang nombor 2. Sekejap. Soalan ni. Okey, soalan nombor 2. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Dewi dari rumahnya ke kedai rujit sejauh 140 meter dan pulang semula ke rumahnya. Okey, yang pertama hitung masa dalam minit Dewi berhenti di kedai tersebut. Dewi berhenti bila graf macam ni. Jadi masa dia, ini tolak ni lah. 8 tolak dengan 3 bersamaan berapa minit? 5 minit. Okey, yang kedua, laju dalam meter minit per minit bagi 5 minit terakhir. 5 minit terakhir yang ni. Okey, 5 minit terakhir ni 15 tolak 8 bersamaan dengan 7 minit. Dia berada dalam lingkungan ni. Jadi sama je lah kalau kita nak kira laju untuk yang ni. So laju sama dengan 0 tolak dengan 140 bahagi dengan masa dia tadi 7. Sama dengan negatif 20 meter minit. Negatif 1. Okay, ini negatif menunjukkan dia patah balik. So dia bersamaan dengan juga 20 minit. Meter minit. Negatif 1. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga dikira laju purata. Laju purata bersamaan dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, untuk situasi yang ni, jumlah jarak dia bukan 140. Dia kan, dia pergi dan dia patah balik. Jadinya, jumlah jarak 140 tambah 140. Contoh. Bahagi dengan jumlah masa inilah. 15 minit. So, 280 bahagi 15 dapat nilai dia 18.67 meter minit negatif 1. Okay, boleh. Ingat jumlah jarak ni dia pergi dengan dia balik tu kira
Kena 2 kali ganda lah. Kena tambah. Okey, yang B. Huraikan perjalanan Dewi dalam tempoh 3 minit pertama. 3 minit pertama yang ni. So, kira dulu dia punya laju. Laju 3 minit pertama bersamaan dengan 140 bahagi 3. Dapat 46.67 meter minit. Negatif 1. Jadi, Dewi bergerak sejauh 140 meter dengan kelajuan 46.67 meter minit. Itu 1 dalam tempoh 3 minit pertama. Macam tu. Boleh. Ini soalan nombor 2. Okey, yang seterusnya. Soalan nombor 3. Graf jarak masa suatu zarah P dalam tempoh 20 saat. Tempoh 20 saat. Okey, beza. Yang pertama, beza laju dalam meter untuk pergerakan P itu dalam tempoh 5 saat pertama. 5 saat pertama dan dalam 15 minit yang berikutnya. Dia suruh beza ni. Beza dua nilai ni. So, kita cari dulu laju untuk 5 minit pertama. Laju sama dengan jarak dia 30 bahagi 5. Dapat 6 minit per saat. Okay, ini yang pertama. Ini laju yang pertama. Laju yang belakang ini laju yang kedua. Ini kan 15 minit. 20 tolak 5 bersamaan dengan 15. Jadi 30. Dia punya jarak pun 30 juga. Bahagi dengan 15. Bersamaan dengan 2 meter per saat. So, beza sama dengan 6 tolak 2. Ambil yang besar tolak kecil. Dapat 4 meter per saat. Inilah beza dia. Okay, soalan yang kedua. Laju purata bagi keseluruhan pergerakan. Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak 30 tambah 30 per dengan jumlah masa dia 20 saat. So, kat sini 60 lah. 60 per 20 sama dengan 3 meter saat per saat. Okey, yang ke B. Huraikan pergerakan zarah dalam tempoh 20 saat. 20 saat. Dalam tempoh 20 saat. Yang ni lah dalam tempoh 20 saat ni. So, dah tak payah kira lah. Awak terus buat ayat dia. Zarah P. Yang bergerak ni adalah zarah P kan. Zarah P bergerak sejauh 60 meter. Dengan kelajuan. Dengan laju purata. Tiga minit per saat. Dalam tempoh 20 saat. Macam tu. Okey, soalan yang nombor 4. Soalan yang terakhir. Perjalanan lori pengumpul barang terpakai. Okey, dia nak tempoh masa lori itu berhenti pada jarak 60 km selepas bertolak. 60 km selepas bertolak. Ni.
tempoh masa. So T sama dengan ini 0924 tolak dengan 0999 sama dengan berapa? 24. Aduh. 24 minit. Ini kan masa dalam tempoh 24 jam. Jadi beza ni 20 minit, 24 minit lah ni. Okey, yang kedua, laju dalam kilometer per jam dalam tempoh 1 jam pertama. 1 jam pertama, ni daripada pukul 8 hingga pukul 9. Inilah. Jadi, laju sama dengan, tengok jarak dia, 80 hingga 20. 80 tolak 20 per dengan laju tadi 1 jam. 60 bagi 1 sama dengan 60 km per jam. Okay, yang ketiga, laju purata. Laju purata sama dengan laju purata, tengok ni kan. Ni dan dipatah balik, jadinya 120 tambah 120 bahagi dengan masa dia. Tolaklah ni. Masa tu 1145 tolak dengan 8. 3 jam. 3 jam 45 minit. Kita tukar kepada minit. 45 bahagi dengan 60. Dapat 75. 0.75. So, jumlah jam kat sini, jumlah masa 3.75. Sama dengan 240 bahagi 3.75 bersamaan dengan, okey, sekejap. Oh, lupa. Kat sini dia mula dengan 20. Jadinya, yang awal ni, yang depan ni, 120 kena tolak dululah dengan 20. Tambah dengan, barulah 120. 120 sampai ke sini. Sini jadi 220 lah. So, nilai dia bersamaan dengan 58.67 km per jam. Dan soalan yang terakhir, huraikan perjalanan lori tersebut dari pukul 9.24 hingga 10.30. Dia nak dalam tempoh ni. So, kita kira laju dia. Laju dan tempoh dia ni berapa minit? Berapa saat ni? 10.30 tolak dengan 9.24. 30 tolak 24, 6 minit. 1 jam 6 minit. 1 jam 6 minit. So, laju 1 jam 6 minit bersamaan dengan 66 minit lah. 60 tambah 6. Jadi, laju 120 tolak dengan 80 bahagi dengan 66 tukar kepada jam bahagi dengan 60. So, dapat nilai dia 36.36 km per jam. Jadi, kita punya ayat dia, kita nak tulis. Ini siapa ni? Lori. Lori bergerak sejauh, ni sejauh berapa ni? 120 tolak 80 ni dapat berapa? 40 km dengan kelajuan 36 km per jam.
dalam tempoh 66 minit. Okey, siap. Boleh. Okay, untuk laju purata, kalau dia nak keseluruhan perjalanan, jadi awak kena tambahlah, kena perhatikan pada graf tu. Kalau dia mula daripada kosong, macam yang ni mula daripada kosong, jadi kita ambil yang maksimum, kita tambah dia sekali lagi. Pergi 30, balik pun 30 tambah 30. Habis untuk yang ni, sebab dia mula dengan 20, jadinya kita ambil yang maksimum ni, tolak 20. Lepas tu bila dia patah balik tu, ambil nilai dia 120 lah. Ni untuk jumlah jarak bagi laju purata.